Majlis mempersilakan peserta kita yang ketujuh mewakili Sarawak, Saudara Muhammad Afif Zulkifli dari SMK Baru Bintulu. Saudara Muhammad Afif akan menyampaikan pidato bertajuk Peranan Keluarga dalam Membina Generasi Mempunyai Kebebasan Keuangan. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya ingin membawa anda semua sama-sama menghayati petikan iklan yang cukup berkesan di kaca televisyen. Seorang ibu berpesan kepada anaknya, "Anang ruak ngena duit." Lalu anaknya menjawab, "Au indai, nemuku." Jika anda masih ingat iklan ini, begitulah sifat amil berat dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, mengingatkan agar anaknya itu tidak boros berbelanja. Terima kasih Puan Bentara bicara, sidang intelektual berkarisma, di pasak pimpinan negara, serta sidang Dewan Pencetus Minda kelas pertama. Apa kabar warga satu Malaysia? Diharapkan semuanya sehat-sehat belaka. Pagi gadis-gadis, kalau abang menang, akan abang masuk meminang. Ramai orang ingin mencapai matlamat kebebasan keuangan, namun kebanyakan mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Justru saya pada hari ini tampil dengan penuh kesedaran untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Peranan Keluarga dalam Membina Generasi Mempunyai Kebebasan Keuangan. Istilah kebebasan keuangan lazimnya agak menggerunkan sesetengah pihak, terutama mereka yang suka berhutang dan dibelenggu hutang. Kebebasan keuangan bukan hanya bermaksud seseorang itu bebas daripada hutang, tetapi jumlah pendapatan yang diperoleh melebihi perbelanjaan sedia ada. Persoalannya hadirin, bagaimanakah untuk kita sama-sama mencapai kebebasan keuangan? Maka pidato saya pada hari ini menyingkap peranan yang dapat dimainkan oleh institusi keluarga dalam mencapai kebebasan keuangan. Lantaran itu, 4 benua idea kita jelajahi. Cetusan idea saya yang pertama, keluarga terancang pencetus kebebasan keuangan. Institusi keluarga merupakan tunjang utama negara. Institusi keluarga pencorak generasi hari muka. Pendidikan yang baik bermula dari rumah. Di sinilah peranan ibu bapa dimainkan sebagai idola kepada anak-anak mereka. Ramai ibu bapa berasa sangsi untuk mengajar anak mereka ilmu perancangan keuangan yang betul. Kerana apa hadirin? Kerana mereka sendiri gagal mengecapi kebebasan keuangan. Umpama ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Keluarga yang terancang akan mengutamakan keperluan keluarga berbanding kehendak, menyediakan bajet perbelanjaan bulanan, berbelanja mengikut kemampuan dan mengelakkan beban hutang. Tiada formula atau jalan mudah untuk menguruskan kewangan keluarga, melainkan disiplin yang ketat. Maka ibu bapa yang merancang perbelanjaannya akan menjadi idola dan contoh kepada anak-anak dalam soal kewangan. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Ternyata hadirin dan hadirat, generasi yang mempunyai kebebasan keuangan berupaya disemai oleh ibu bapa bermula dari rumah lagi. Cetusan idea saya yang kedua, beban hutang dihindari, kebebasan keuangan dikecapi. Mari kita merenung sejenak. Tren peningkatan pelanggan program pengurusan keuangan AKPK sejak tahun 2007 membuktikan bahawa rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, perlu diberi kesedaran yang tinggi mengenai pengurusan keuangan yang berhemah. Kita sering mendengar kisah pergolakan rumah tangga sehingga bercerai-berai yang berpunca dari masalah keuangan. Kita juga pernah mendengar kisah Along yang mengganggu keselamatan peminjam dan ahli keluarganya akibat berhutang. Kita juga tidak akan lupa kisah 3 orang peminjam yang digari dan dikurung oleh Along yang berlaku pada tahun 2009. Kisah sebegini akan sentiasa berlaku dalam masyarakat kita jika tiadanya pengurusan keuangan yang berhemah. Keluarga yang bijak akan merancang tabungan anak-anak sejak daripada kecil lagi. Apabila dewasa kelak, mereka tidak perlu meminjam atau berhutang semata-mata untuk meneruskan cita-cita kemenara gading. Hal ini berupaya dilaksanakan dengan pengurusan aliran tunai yang teliti, iaitu menetapkan matlamat keuangan keluarga yang jelas, menjejaki ke mana perginya wang setiap bulan dan menilai tabiat berbelanja dalam keluarga. Maka hadirin, kebebasan keuangan akan dikecapi apabila hutang ditolak ke tepi. Kebebasan keuangan berjaya dinikmati apabila wujudnya tabungan keluarga anda sendiri.
Masalah berhutang kita singkirkan. Hubungan keluarga kita eratkan. Cetusan idea saya yang ketiga, kebebasan kewangan melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Wah, ayam goreng. Betul. Animasi Upin dan Ipin memang tidak asing lagi bagi kita rakyat Malaysia. Animasi ini mengingatkan saya tentang pentingnya amalan berjimat cermat sejak daripada kecil lagi. Ingat, harga barang semakin hari semakin naik. Keperluan semakin hari semakin tambah. Maka amalan berjimat cermat perlu diterapkan dalam diri anak-anak sejak daripada kecil lagi. Contohnya, latih anak-anak anda supaya menjaga kelengkapan sekolah agar boleh diguna pakai sepanjang tahun. Latih mereka supaya menjaga keperluan pakaian agar boleh digunakan pada sesi persekolahan yang akan datang. Tidak salah melentur buluh dari dobongnya akan dipupuk dengan sempurna. Hasilnya kelak pasti membuatkan anda gembira. Cetusan ide saya yang keempat, membentuk program pelaburan keluarga. Dunia sudah berubah, zaman semakin maju, persepsi kita terhadap pelaburan turut berubah. Maka laburkanlah wang tabungan keluarga anda. Pada 13 Jun lalu, Amanah Saham Nasional Berhad telah mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 6.5 sen seunit untuk amanah saham didik bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011 berbanding 6.35 sen pada tahun yang lalu. Nah hadirin, melaburkan wang tabungan anak-anak anda bukanlah sesuatu yang merugikan jika anda tahu caranya, jika anda tahu tempatnya, jika anda tahu pulangannya. Yang bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah. 4 benua ilmu telah saya hurai, telah saya rungkai, sekaligus membawa anda semua ke penghujung penjelajahan ilmu kebebasan kewangan. Jika ilmu kebebasan kewangan berjaya disemai, maka impaknya generasi yang dahulunya miskin hina kini kembali tegap bermaruah. Ayo kita bangkit berjuang ke arah negaraku cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, Putra Bumi Kenyalang mengundur diri. Assalamualaikum adik Muhammad Afiq yang handsome. Waalaikumsalam. Berikan contoh dan huraian peranan anda sebagai seorang anak yang bistari dalam menyumbang ke arah keluarga yang bebas kewangan. Diulangi. Berikan contoh dan huraian peranan anda sebagai seorang anak yang bistari dalam menyumbang ke arah keluarga yang bebas kewangan. Terima kasih Tuan Hakim untuk soalan yang diajukan. Hadirin dan hadirat, apakah peranan saya sebagai seorang anak yang bestari untuk menyumbang kepada keluarga yang bebas kewangan? Dapat saya cerakinkan kepada 2 fokus bicara. Yang pertama, saya merancang perbelanjaan. Merancang perbelanjaan saya maksud saya menetapkan matlamat kewangan sama ada untuk jangka masa yang pendek atau jangka masa yang panjang. Di sini saya akan memulakan budaya menabung supaya saya tidak perlu meminta daripada ibu bapa saya. Yang kedua, saya telah menilai tabiat berbelanja saya sama ada apa yang saya lakukan, apa yang saya belanjakan adalah untuk keperluan ataupun kehendak. Dan saya rasa saya tidak perlu meminta daripada ibu bapa sekiranya saya ada budaya menabung. Maka hadirin, saya menyeru kepada anda semua, rancanglah tabungan anak-anak anda atau rancanglah tabungan anda agar anda bebas kewangan. Sebelum saya mengundur diri, renungkanlah kata-kata ini. Orang biasa merancang untuk beberapa hari. Orang sederhana merancang untuk beberapa bulan. Tetapi orang kaya merancang untuk bertahun-tahun, malah berdekad-dekad lamanya. Sekian, terima kasih.